عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sejajah muslimin muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita merafakkan syukur dan puji kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah dari izin Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan pada pagi ini dapat hadir di surau Al-Aziz ini, dan baru saja sebentar kita dapat melaksanakan salat subuh kita berjamaah. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan salat kita telah dirikan dengan sempurna. Semoga Allah menerima salat kita dengan salat yang sempurna, diberikan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi bekalan kita bila mana kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sama-sama kita mengaminkan doa, moga doa yang kita aminkan itu dimakbul dan diperkenankan oleh Allah taala. Kalaupun tidak dimakbulkan di alam dunia, Allah pasti memperkenan dan memakbulkannya bila mana berada di alam akhirat. Kerana Allah Ta'ala itu memakbulkan mengikut kehendak Allah Ta'ala, bukan mengikut kehendak kita. Khususnya sama-sama kita telah melafazkan kalimat istighfar kita kepada Allah SWT. Moga mengampun kita, taubat kita kepada Allah Ta'ala. Terutamanya lagi di kita menjelang bulan Ramadan ini, Allah mengampunkan dosa kita seluruhnya, yang kecil yang besar. Yang kecil itu mudahlah terampunnya dengan sembahyang ke sembahyang, dengan puasa ke puasa Ramadan, ya, dengan Jumaat ke Jumaat. Tetapi dosa besar berkenaan kepada taubat. Apapun kita mengharapkan supaya dosa kita yang kecil yang besar itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita menjelang bulan Ramadan ini kita tidak membawa apa-apa dosa, malahan dalam bulan Ramadan pula diberikan ganjaran yang besar seperti mana yang akan kita buat pencerahan tazkirah pada pagi ini, ya. Syukur alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengekal menerus dan mempertingkatkan amal kebaikan yang telah kita buat. Insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan, saya menghadiahkan satu hadiah. Apa ya tu? Hadiah lepas ni sama-sama kita buat majlis tahlil, mohon izin pada ditang kuasa. Boleh ditang kuasa boleh Terima kasih. Tahlil. Saya tahu tuan-tuan ada yang mengingatkan, ya, ibu dan ayah semua, keluarga, adik, abang, nenek moyang kita, ataupun orang paling dekat dengan kita, atau siapa juga mukmin-mukminat. Biasanya pada tiap tahun kita menjelang Ramadan ada orang balik buat kenduri kendara, tak apalah kan, buat majlis tahlil, baca yasin sebagainya. Itu budaya lama ataupun budaya yang kata orang yang biasa kita buat, ya. Malahan kalau kita nak menghadiahkan kepada kedua bapa kita ataupun kepada arwah-arwah ini, walaupun di mana kita berada, boleh saja kita menghadiahkan ganjaran baik pahalanya. Tahlil ke bacaan Quran ke, kita hadiahkan kepada mereka itu yang telah pergi mendahulu kita. Moga Allah Ta'ala menerima hadiah kita itu kepada mereka, dan mereka itu diberikan kesejahteraan di alam barzakh sana, insya-Allah. Di penghujung nanti kita buat tahlil sama-sama. Boleh, insya-Allah, untuk ibu, ayah, dan juga kepada sebentar je, ya, dan juga kepada siapa juga yang telah kembali kepada Allah, telah kembali kepada Allah Subhanahu taala ataupun telah meninggal dunia lah. Ya, saya pun tak berkesempatan. Dulu biasanya tiap-tiap tahun dari keluarga tu berkumpul lah, ya, untuk buat majlis sedikit, ya. Di samping nak mewar-warkan bahawa kedatangan bulan Ramadan, ya, nak mewar-warkan bahawa kehebatan dan keagungan bulan Ramadan itu, supaya bila mana masuknya kita Ramadan itu, kita dapat berpuasa seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar, tunggu sebentar, nanti kita sama-sama buat tahlil. Kerana sebahagian besar kita ni mungkin orang yang paling dekat, orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita sanjung, ya, itu ibu dan ayah kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa kita nak bagi dah, nak bagi duit tak boleh dah, nak bagi harta tak boleh dah.
melainkan mohon ampun untuk mereka, mendoakan mereka dan menghadiahkan mereka dengan hadiah yang merupakan ayat bacaan ayat suci Al-Quran dan juga zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tuan-tuan, kerana kita sudah begitu menghampiri ambang Ramadan, di mana-mana orang membicarakan hal berkaitan dengan puasa Ramadan. Semalam pun khutbah dibacakan, tak tahu di sini berkaitan dengan Ramadan juga, dan mungkin semalam ceramah daripada Dr. Izhar pun agaknya Ramadan juga. Tak lain tidak bukan semuanya itu ialah nak memberikan kepada kita sekalian di sebanyak mungkin perkara-perkara berkaitan dengan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang menempuh bulan Ramadan itu dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu, supaya kita beramal dengannya. Dan bila mana kita melakukannya, ia akan menjadi bekalan kita untuk kita pergi menghadap Allah SWT. Kerana apa juga amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu, ganjaran baik, pahalanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan itu melalui ayat Al-Quran Al-Karim diberitahu, dan juga melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana menjelangnya Ramadan ini diberkatakan dalam berbagai hadis kita Nabi, berbagai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan ini, Nabi pernah bersabda dalam hadisnya mengingatkan orang-orang Islam. Kalau pada masa Nabi itu mengingat para sahabat lah, tapi mengingatkan kepada sahabat itu bermakna Nabi itu mengingatkan juga kepada umatnya yang diguna pakai. Walaupun Nabi mengucapkan masa hidupnya, tetapi apa yang diucapkan, apa yang ditunjukkan, apa yang diajarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lampau itu untuk diguna pakai, untuk diamalkan, untuk dijadikan pedoman kepada sekalian umatnya sampailah kepada hari kiamat. Itu sebabnya apa juga kerja buat kita, dianjurkan kepada kita ikut sunnah Nabi, ikut apa yang diajar dan ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dalam bab sembahyang selalu disebutkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jangan menyalahi Nabi sembahyang. Tata cara sembahyangnya, kaifiat sembahyangnya ikut. Kalau kita menyalahi, takut dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak dikatakan sebagai sembahyang. Berkaitan dengan puasa ini ataupun berkaitan dengan Ramadan, dua itu berbeza tuan-tuan. Puasa itu puasa yang difardukan dalam bulan Ramadan. Yang kita nak bicarakan ni dua sekali lah, lebih kurang yang dapat. Yang pertamanya membicarakan kebaikan fadilat dalam bulan Ramadan, yang keduanya membicarakan puasa yang difardukan kepada kita dalam bulan Ramadan. Nabi pernah bersabda melalui hadisnya, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim mubarakun syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi. Jadi pada kita sekarang bulan Syaban, masih Syaban, tetapi insya-Allah bila 3-4 hari lagi, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kita berpuasa, maka Selasa itu namanya awal Ramadan. Maka bulan Ramadan itu dia kata bulan yang senantiasa besar. Nabi kata lagi penuh keberkatan. Sudahlah besar, agung, di dalamnya pula penuh dengan keberkatan. Keberkatan itu apa dia? Kebaikan yang bertambah-tambah, bertambah-tambah kebaikan. Kalau dulu mungkin kita dapat 1-2 kebaikan, tapi dalam bulan Ramadan itu kebaikan itu berganda-ganda banyaknya. Nanti apa yang nak dikatakan itu, berkaitan yang berganda-ganda itu kita akan tengok nanti. Dia katakan iaitu bulan yang di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi dahului mengkhabarkan yang ini, iaitu malam yang padanya lebih baik, ada satu malam yang lebih baik daripada 1 bulan. Malam ini semua orang tahu, tiap-tiap tahun dibaca, Kadang-kadang tu bila kita leka tu tak ingat pun, tetapi bila diingatkan begini, ada tazkirah, ada kuliah, kita boleh perbaharui balik ingatan kita. Iaitu malam yang dikatakan malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar.
Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua orang tahu apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Sungguhnya kami turunkan kitab suci Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Allah Taala kata malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam itu turun malaikat yang begitu ramai kebanyakan. Dia juga malaikat ruh, malaikat Jibril alaihissalam. Yang terkenal malaikat Jibril ini malaikat yang selalu mendampingi Nabi, para Rasul, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad SAW, yang mana menyampaikan perintah Allah Ta'ala yang berupa wahyu. Ya? Jadi dia turun pada malam itu. Nak baca sedikit berkaitan dengan malam Al-Qadar ini, ya? Dikatakan sedikitlah, ya? Kerana dah sebut ini, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan pada malam Al-Qadar. Dia ialah malam kemuliaan. Malam tu dia katakan malam kemuliaan. 1 tahun hanya 1 kali dia berada pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala dah perkecilkan maklumat tu berkaitan nak tahu malam Al-Qadar ini. Allah Ta'ala dah perkecilkan. Dia bukan bulan Syawal, dia bukan bulan Rajab, dia bukan Syaban, tetapi Allah Ta'ala katakan dia dalam bulan Ramadan. Tetapi taklah dia beritahu secara khususnya malam mana malam Al-Qadar. Tapi dia berada dalam lingkungan 29 ataupun 30 hari. Bukan siangnya, malam lagi. Lagi diperkecilkan oleh Allah Ta'ala. Kerana nanti Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa kebaikan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dialah malam kemuliaan, malam keberkatan serta malam ketinggian yang pada malam itu dijelaskan segala urusan dan hikmah. Dimaksudkan dengan mentakdirkan segala urusan alam yang terjadi pada malam itu. Kenapa dikatakan malam Al-Qadar? Iaitu menampakkan, ya, demikian kepada para malaikat. Al-Qadar, takdir, dinampakkan pada malam itu pada para malaikat, ditunjukkan kepada mereka bagi mereka catat apa yang akan berlaku kepada alam ini, apa yang akan berlaku kepada umat manusia ini. Pada malam itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat untuk dicatat oleh malaikat apa yang akan berlaku pada tahun itu. Ya? Kalau malam ini katakan Al-Qadar, Allah Ta'ala serahkan kepada malaikat untuk malaikat laksanakan. Siapa yang hidup pada tahun itu, siapa yang mati pada tahun itu, siapa apa dia rezeki yang akan didapati. Kerana malaikat itu ada tugas-tugas yang tertentu yang Allah Ta'ala telah pun beritahu kepada kita, pun sama-sama maklum bahawa di antaranya 10 malaikat yang kita beriman, iaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Semua masing-masing itu ada fungsi ataupun tugas masing-masing. Ambil tugas masing-masing malam Al-Qadar dan laksanakan untuk 1 tahun sampai tahun hadapan. Turun lagi pada malam Al-Qadar itu, datang balik 10 malaikat. Ambil. Kalau berkaitan dengan kematian, pada malam Al-Qadar ini malaikat dah ambil dah senarai nama orang yang nak mati pada tahun itu. Rezeki kita pun malam itu Allah Ta'ala, malaikat Jibril dah ambil dah rezeki kita untuk tahun itu, untuk diagih-agihkan sepanjang tahun itu. Dan apa jugalah, siapa yang hidup pada tahun itu pun pada malam itu malaikat ambil pada malam itu untuk ditiupkan ruh kepada mereka yang akan hidup pada tahun itu. Dan semua perkara lah yang akan berlaku pada tahun itu. Itu dinamakan malam Al-Qadar. Ada yang menyatakan bahawa bilangan malaikat yang berada di bumi pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu, bilangnya banyak mana? Lebih banyak daripada pasir. Dan Allah menerima taubat. Pasir, tuan-tuan, siapa boleh kira pasir? Segegam pasir pun kita tak sanggup nak kira. Ini dia kata pasir sebanyak pasir, lebih banyak lagi daripada pasir, dan Allah menerima taubat segala orang yang bertaubat. Ini yang penting, taubat ini dengan caranya boleh menghapuskan semua ataupun mengkifarat semua dosa-dosa kita. Kalau kita mati tak bawa dosa, tuan-tuan,
maka kita akan jadi ahli syurga. Maka bulan Ramadan ini pada malam itu dia kata menerima, Allah Ta'ala menerima pada malam yang dikatakan Al-Qadar itu taubat segala orang yang bertaubat. Kalau tak nak bertaubat, dosa kekal lah selama-lamanya, mungkin bawa akan mati. Tapi ambil satu perkara ini, mana satu yang kita nak lakukan pada bulan-bulan Ramadan ini sepanjangnya itu untuk kita mengucapkan taubat. Kalau ada berlaku pada malam kita Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Pada malam itu dibukakan segala pintu langit sejak daripada terbenam matahari. Pintu langit dibukakan sejak terbenam matahari sampai terbitnya. Maka malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar ini bersama dengan seperangkatan malaikat ramai seperti mana yang disebutkan tadi. Lalu mereka menancapkan panji-panji. Rombongan biasanya akan bawa panji-panji lah. Kalau macam kita bendera, di mana dia menancapkan, di antaranya ialah yang turun ramai-ramai tadi sekumpulan pergi ke Kaabah, letak kat Kaabah. Satu kumpulan pergi kepada makam Rasulullah, letak di makam Rasulullah. Dan sebagainya pergi pula ke masjid Baitul Maqdis, letakkan di masjid. Apa lepas tu? Bertamburlah mereka, kemudian malaikat-malaikat yang turun seramai itu tu bertebaran ke seluruh pelosok bumi, memasuki. Rupanya mereka turun pergi masuk ke rumah orang-orang yang berpuasa. Pada malam hari tak puasa lah, tapi pada rumah orang yang beriman, orang mukmin, sambil masuk sambil mengucapkan tasbih, bertahlil, tasbih subhanallah, yang antaranya lah tahlil la ilaha illallah, bertakdis dan memohon ampun bagi umat Muhammad, sampai mohon ampun untuk penghuni rumah tersebut. Adapun makna lebih baik daripada 1000 bulan ialah dia kata apa dia? Jadi apa kita buat pada malam itu? Malaikat tengok ada orang sibuk menyibukkan malamnya untuk beribadat pada Allah. Ada orang mungkin pada malam Al-Qadar, kerana Nabi mengatakan malam Al-Qadar ini boleh berlaku pada penghujungan Ramadan 21, 23, malam-malam ganjil. Ada juga Nabi katakan tak kira lah pada malam yang mana pun 10 Ramadan yang akhir. Tapi walau bagaimanapun, kalau tak nak terlepas, pasti dapat, maknanya kena beribadat sepanjang bulan Ramadan pada tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam, tak terlepas dah. Tak malam kedua, malam ketiga. Tak malam ketiga, malam keempat. Sampai akhirnya 29 ataupun 30, kita akan dapat juga. Jadi mohon ampun, bertaubat, buat ibadat pada tiap-tiap malam. Maka kalau beribadat pada malam Al-Qadar, kita akan dapat ganjaran baik, pahalanya sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun 83, bukan 1000 tahun tuan-tuan, 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita bukan banyak, kita tak menyangkau setakat itu. Berapa orang sangat sampai 80. Kebanyakan bertahan sangatlah. Tahan sangat sampailah 60. Tahan lagi sampai 70. Tahan lagi beberapa orang sampai 75. 80 tu boleh dikira dah jari dah. Tak ramai pun yang 80. Tapi ibadat yang kita buat satu malam pada malam itu, tak payah satu malam pun. Kerana malam itu dikatakan malam sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Terbenam ya. Tersasul lah begini. Sejak terbenamnya matahari sampailah kepada terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Apa juga ibadat pada malam itu semua sekali digandakan kepada 8 sama dengan 1000 bulan tadi itu. Bertasbih kita macam kita sekali, macam kita bertasbih 1000 bulan. Sembahyang sunat kita 2 rakaat, semacam kita beribadat salat 1000 bulan. Jadi kita kena yakin ni, kadang-kadang terlampau ramai dah orang bercakap, tiap-tiap tahun orang bercakap, kita anggap biasa. Jatuh je. Tapi ini untuk kita, ya. Bila kita dah dengar, buatlah yang sepatutnya. Pada berkaitan dengan bulan malam Al-Qadar ni, kerana kita dari segi kekuatan kita untuk beribadat ni, kalau kita tengoklah masyarakat kita, satu je kita ambil contoh, datang untuk bertarawih. Tarawihnya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat surut, terus surut sampai ke penghujung. Kekuatan kita habis, ya. Itulah
kelemahan yang ada pada kita. Bila datang sedikit ujian sebagainya, walaupun syaitan sudah tak diikat sebagainya, tapi kita dalam sana ada nafsu. Nafsu itu kadang-kadang mampu menyendiri, tak payah dibantu oleh syaitan untuk nak buat kemaksiatan. Ya, ada perasaan malas dan sebagainya. Jadi bila dapat maklumat ni, kita cuba bina kekuatan untuk kita terus beramal ibadat. Kerana nanti kita bimbang amalan yang biasa ni tak mencukupi ditimbang pada masyarakat besok untuk nak berat, nak melawan, memberati timbangan sebelah kejahatan itu kemaksiatan. Kalau kemaksiatan yang berat besok, alam-alam masuk ke neraka. Gitulah secara kasarnya. Walaupun syurga ke neraka itu memanglah urusan Allah Ta'ala. Siapa yang nak masuk ke syurga, dia akan masukkan. Siapa yang Allah Ta'ala nak masuk ke neraka, Allah Ta'ala masukkan. Malahan senarai nama orang yang nak ke neraka itu dah ada, tuan-tuan. Senarai nama orang nak ke syurga pun dah ada. Tak diberitahulah pada kita. Tapi kita dah boleh berpandukan kepada pedoman yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ciri-ciri orang syurga, ciri-ciri orang neraka, bawa ciri-ciri itu pada kita. Yang mana satu kita ada, ataupun kedua-duanya ada. Ciri syurga pun ada, ciri neraka pun ada, ataupun mana yang lebih banyak. Kalau kita rasa ada yang neraka tu, yang kita nak padamkan tu, nak hapuskan dengan cara kita mohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kekalkan. Kadang-kadang hari-hari kita buat dosa, macam-macam dosa kita buat. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, macam-macam. Daripada seluruh anggota kita boleh melakukan dosa. Kita biarkan berlalu gitu dia tanpa inisiatif kita untuk nak mohon pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, mohon ampun dan bertaubat, dan lepas itu kita tak mengulang je lah. Ya? Kalau ulang lagi, berazam sampai akhirnya kita tak lakukannya lagi. Baik. Habis berkaitan dengan Al-Qadar tadi, dikatakan malam Al-Qadar malam yang agung yang Allah Ta'ala kurniakan begitu besar sekali. Dia akan ada pada malam, salah satu daripada malam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh perincikan lagi. Ada orang yang tunggu betul malam 21, 23. Tak kisahlah. Tapi kalau kita beribadat pun pada tiap-tiap malam itu beribadat pun dah tak sama dengan ganjar pahala pada hari-hari yang lain. Kita tengok sebentar lagi. Nabi juga berkata, selain daripada satu malam bulan yang yang penuh keberkatan dan juga kebesaran itu, diberitahu, dia kata pada bulan Ramadan Allah menjadikan puasanya satu fardu. Bulan Ramadan ada satu rukun Islam yang berlaku, iaitu semua orang tahu, iaitu berpuasa pada siang harinya. Siang hari bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Terbit fajar masuknya waktu subuh hingga terbenam matahari. Ada orang bertanya berkaitan dengan waktu imsak, lebih kurang 10 minit. Diukur oleh para alim ulama sepanjang, kata Nabi, 50 ayat Al-Quran. Imsak ini maknanya menahan diri. Bukan mana waktu itu dah kita puasa belum lagi. Menahan diri, lebih kurang katakan masuknya waktu subuh pukul 6, 5.50 tu kita dah berhenti dah. Perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa, ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan yang membatalkan pahala puasa. Dia ada dua. Satu, membatalkan puasa. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Puasa sah tapi nilainya kosong. Ada. Bila kita melakukan perkara-perkara kemaksiatan dalam bulan Ramadan tapi dia tak sampai kepada membatalkan puasa, nama dia membatalkan pahala puasa. Itu Nabi kata, kam min sa'im la yasalahu min sawmi ila jum' wal atash. Betapa ramai orang yang berpuasa, dia tak apa benda melainkan dapat lapar dahaga je. Tuan-tuan, saya berpuasa lebih 50 tahun dah. Tapi nilainya di dalam nilai Allah Ta'ala dia yang tahu. Tuan-tuan pun puasa rasanya lebih 50 tahun dah sebagai kita. Kenapa? Kerana puasa semenjak daripada kecil. Yang kecil jangan kira lah. Kira daripada mula tuan-tuan balik. Kalau lah katakan saya balik 52, 53, hari ini umur tersasul, maaf tuan-tuan ya, umur 13 tahun, hari ini 52, 53, tentu lah 63, dah tentu lah 50 tahun.
Kalau tuan-tuan ada yang berumur mungkin 70 tahun di sini, umur mungkin 15 tahun dulu puasa, berapa tahun dah puasa. Dia banyaklah. Kalau Nabi berpuasa 9 kali saja. Kerana Nabi berpuasa di waktu dia telah berhijrah ke Madinah tahun kedua hijrah. Datang perintah berpuasa, wajib Nabi berpuasa sampailah ke wafat. Sempat Nabi berpuasa 9 tahun 9 kali. Daripada 9 kali Nabi berpuasa tu 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Itu puasa zaman Nabi. Jadi hari ini jangan kita kata pula puasa 29 hari tak cukup, lalu kita tambah orang raya makan sebagainya, kita tak puasa. Jangan buat kerja gitu. Berpuasa pada hari raya hukumnya adalah haram, ya. Kalau kita ni tak mampu nak lihat anak bulan sebagainya, takut anak bulan yang lain kita nampak, maka janganlah. Sudah ada orang yang berautoriti untuk nak menentukan bila puasa, bila raya, ya, Idul Fitri, maka kita ikut je lah. Pejabat mufti, bukan calang-calang di negara kita, berbagai-bagai jabatan digabungkan untuk nak pergi melihat anak bulan. Tapi mereka tak kata pun bila lihat tu nampak ke tidak, dia hanya bagi keputusan. Besok hari puasa ke tidak, dia akan bagi keputusan. Jadi kita tak apa. Dan juga itu dinaungi oleh raja-raja. Raja bukan seorang di negeri kita ni, tiap-tiap negeri ada rajanya. Ya. Jadi apa lagi kita nak? Sebab yang menyebabkan kita tak beri kepercayaan kepada mereka. Dan alim ulama kita orang-orang yang hebat dan ada diberikan otoriti pada mereka. Jadi dia kata, telah barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada satu pekerjaan dalam Ramadan, kebajikan dalamnya sudah sama ada dia orang yang menunaikan satu fardu dalam bulan Ramadan, ya. Dan siapa yang menunaikan satu fardu dalam bulan Ramadan, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Maka fardu yang apa? Yang biasa-biasa ni fardu lah. Yang kita buat majlis pagi ni fardu lah ni. Kalau kita dalam bulan Ramadan besok, kalau boleh ada majlis kuliah subuh. Kuliah subuh sudah tentu perkara yang fardu. Sebabnya kuliah subuh orang tak isi dengan perkara lain, isi dengan majlis ilmu. Majlis ilmu itu merupakan bentuk ilmu, itu adalah wajib. Sudahlah, majlis ilmu itu merupakan taman-taman syurga. Bila katakan taman syurga, dapat pula pahalanya pahala wajib. Bila pahala wajib rupanya 70 kali ganda. Selain daripada sembahyang 5 waktu, ya. Bab sembahyang ni kena hati-hati. Kerana budaya dalam bulan Ramadan ni dia akan berubah sedikit ni. Kita tak, kalau tak Ramadan kita tak bangun sahur. Kalau tak Ramadan tidak ada kita berbuka pada waktu maghrib. 2 waktu ini kadang-kadang ada masalah kepada seorang. Pada waktu subuh masalahnya ialah bagi orang yang bersahur kadang-kadang terlajak, lepas sahur dia tidur, terlajak sampai terbit matahari. Apa artinya puasa pada hari itu? Puasa-puasa juga, takkah kita merasa menyesal yang tak amat sangat? Terbit-terbit matahari tadi tidur lebih kurang pukul 5.45 ataupun 5.50. Subuh masuk, kita tidur. Terbit matahari baru jaga. Sedangkan tadi itu dah dekat, kenapa kita tidur? Tak berdosa. Karena kita dah tahu waktu subuh dah hampir, kenapa kita tidur juga? Ya? Cuba bayangkan puasa pada hari itu tak ada nilai, tuan-tuan. Tak ada nilai kerana kita telah meninggalkan satu fardu seutama-utama fardu. Kerana rukun sembahyang itu merupakan rukun Islam yang kedua. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiganya, zakat. Yang keempatnya, puasa. Kelimanya, haji. Tiba-tiba sembahyang kita jadikan gitu. Walau aku qada, tidak. Walaupun mengqadanya, tuan-tuan, tak sama lagi dengan kita menunaikan pada waktunya. Kerana sebab kita tinggal tadi itu, bukan daripada malam tadi kita lepas daripada tarawih tidur, sahur pun tak bangun, terlajak sampai waktu subuh pun tak bangun juga, tak sedar langsung sampailah terbit matahari. Itu lain hukumnya. Nabi pun pernah berlaku, ya, berlaku dah setengah malam tertidur dalam perjalanan balik pada perang. Bilal bin Rabah mengaku nak berjaga, yang lain tidur, tak apa, aku jaga. Kan tiba-tiba Bilal bin Rabah pun tak tahan juga, tertidur juga sampai terbit matahari. Terbit matahari, subuh dah berlalu. Lepas itu Nabi sembahyang subuh, ya.
lepas keluar daripada waktunya. Tapi keadaan situasi itu lain. Tapi kalau kita sudah tahu keberbahayaannya, sudahlah kita di rumah mungkin seorang berdua, kita berjaga-jaga. Jangan sampai tuan-tuan, bila berlaku sekali pada bulan Ramadan, meninggalkan sembahyang satu waktu dosa besar, dua waktu dua dosa besar. Bukan tinggalkan setahun sembahyang itu satu dosa besar, tinggalkan 10 tahun satu dosa besar. Setiap waktu yang kita tinggalkan dosa besar. 5 waktu 5 dosa besar. Dosa besar tu tak sama antara satu sama lain. Sembahyang ni bukan calang-calang. Ditanya besok di neraka, kenapa kamu masuk neraka, dulu aku tak sembahyang. Dia tak kata tak sembahyang seumur hidup sebagainya. Ya. Jadi gitu, jangan sampai tinggal. Kalau gitu, sediakan sekali. Itu sebabnya kita ada ilmu pengetahuan nak mengatur strategi supaya bagaimana nanti setiap pagi ini aku tidak cuai daripada nak menunaikan sembahyang fardu. Kalau satu lagi akan berlaku perubahan, kita ni orang yang datang berjamaah macam mana subuh dalam bulan Ramadan. Boleh tak? Sepatutnya mempertingkatkan tiap-tiap hari kita hadir, ya. Takut nanti oleh kerana kita ngantuk, sudah sembahyang tak payah pergi subuhlah ke berjamaah. Lepas sembahyang kita tidur, kita buat pilihan yang itu. Sedang maka rugilah kita. Walaupun sudah tertunai yang wajib, tetapi gandaan sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Buat dalam bulan Ramadan, berapa gandaannya? 27 kali pula dengan 70 kali ganda. Sebab dia fardu. Begitu juga perkara yang sunat. Perkara sunat yang dibuat pada bulan Ramadan digandakan pahalanya seperti pahala fardu. Pahala sunat sembahyang fardu 4 rakaat, sembahyang sunat 4 rakaat tak sama tuan-tuan. Kalau sembahyang fardu, ya. Kalau sembahyang sunat tuan-tuan tak buat walaupun sepanjang malam kita sembahyang sunat, tak menandingi sembahyang isyak 4 rakaat pada waktu malam, betul tak? Sembahyang sunat yang kita buat pada isyak sampai ke subuh, tak tidur-tidur lah. Wuduk itulah kita lakukan. Salah kita. Tapi tak sembahyang isyak. Tak dapat menghapuskan dosa kerana tak sembahyang isyak. Satu. Yang keduanya, sebanyak mana pun pahala yang kita dapat sembahyang sunat, tak boleh menandingi dengan pahala sembahyang fardu yang kita buat 4 rakaat itu. Jadi kena prihatinlah kita benar-benar bahawa waktu sembahyang, budaya yang mungkin berubah sedikit, ya, kita biasakan yang tak biasa. Yang biasa ni biasalah. Yang biasa ni dah jadi biasa-biasa. Yang tak biasa tu kita biasakan. Jangan nanti ada terlajak, sekali je dalam bulan Ramadan. Lalu ya Allah tuan-tuan, pernah kita melakukan rupanya satu dosa besar dalam bulan Ramadan. Jangan ya. Cuba sama-sama. Dah tahu ni bagaimana nanti kita nak mengelak. Yang keduanya melazimkan sembahyang berjamaah di antara orang-orang yang dikatakan memelihara sembahyang itulah. Iaitu ingat balik. Di antara tanda-tanda orang yang memelihara sembahyang, selesai satu sembahyang dia ingat satu sembahyang lagi. Selesai satu sembahyang dia ingat lagi satu sembahyang. Tuan-tuan yang duduk sekalian ni kan, kalau sekiranya benar-benar tuan-tuan kita ni sama-sama memelihara sembahyang, kita dah ingat dah ni, dah sembahyang zuhur. Tak ada, jangan tak ada langsung dalam fikiran kita. Aku memang sembahyang punya walaupun tak fikir, tidak. Sekurang-kurangnya kita fikirkan waktu zuhur nanti, hari ini ada jemputan perkahwinan. Di mana nanti aku nak sembahyang, di mana aku nak berjemaah. Betul tak? Gitulah. Sebab kita yang orang yang melazimkan gitu. Jadi kita ingat sembahyang yang berikutnya, selesai sembahyang isyak, nak ingat sembahyang subuh, selesai subuh, ingat besok. Ini digolongkan sebagai orang yang memelihara sembahyang, ya, samping sembahyang pada awal waktu dan sebagainya. Dan dikatakan lagi, dan barang siapa yang menunaikan satu fardu, sudah tadi, Ramadan ialah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah syurga. Satu, sabar. Banyak yang boleh mengundang tak sabar bulan Ramadan, betul tak? Banyak kan? Perut lapar tuan-tuan, berang mudah, walaupun syaitan tak ada dah, tapi berang marah kita mudah. Kita piaskan mungkin pada orang lain pasal marah.
pada ahli keluarga, pada anak-anak buah kita di pejabat sebagainya, rakan-rakan sebagainya, sangat tidak elok, ya. Malahan disuruh kita sabar. Kita tengok sikit sabar ni tuan-tuan, ya. Sabar. Sabar yang macam mana ni? Nak dapat dua juga. Bukan sabar gitu je. Sabar yang dikatakan sabar itu, tuan-tuan pegang ya. Yang pertamanya sabar, iaitu dia kita sabar kerana taat. Kerana nak taat perintah Allah Ta'ala dalam Ramadan ni memerlukan kesabaran. Disuruh Allah Ta'ala kita buat gini, kita buat gini, Nabi kata buat gini, buat gini. Dia tidak, mungkin hati kita susah nak terima, tapi maknanya kita cuba lawan, cuba sabar, hadapi walaupun dia sukar, sabar. Sabar yang pertama, yakni menahan kesusahan-kesusahan dalam mengerjakan taat, menahankan kesusahan-kesusahan dalam melakukan ibadat. Sabar. Sabar tadi, kalau sabar, balanya syurga. Sabar yang kedua, 3 perkara ni kita ingat ya. Sabar dari maksiat. Ada kemungkinan kita ni tak ada beberapa maksiat yang kecil ke yang besar ke, kita tak ambil kisah pun, dia berlalu gitu je, kita buat. Kerana maksiat ni boleh berlaku mata, telinga, hidung sebagainya, ya. Tapi kita buat berterusan. Maka cuba sabar, jangan buat. Maka ini sabar yang kedua. Yang ketiga, dia kata sabar menderita, yakni menderita bencana yang menimpa dengan hati yang penuh ketabahan. Apa juga ujian yang berupa kesakitan, kelaparan dan sebagainya, kita sabar. Maka sabar yang 3 perkara tadi itu kita lakukan. Nabi kata sabar itu balasannya ialah syurga. Dan yang akhir, iaitu apa dia? Iaitu dia kata Ramadan adalah bulan memberikan pertolongan pada bulan Allah memberi rezeki pada mukmin dalamnya. Memang nyata tuan-tuan, bulan rezeki dalam Ramadan. Surah Al-Aziz agaknya Ramadan tak masuk lagi. YB dah bagi dah. Bukan YB dia, saya tengok tu air tu mah. Atas tu kan, berpeti-peti, banyak air. Kan? Tak Ramadan lagi dah sampai dah. Dalam apa tu, dalam bank makanan tu cuba tengok. Kan? Kemudian rezeki. Kadang-kadang itu dia perasaan nak menyambut Ramadan dah tu. Orang yang prihatin tuan belum Ramadan dia dah buat dah. Tuan-tuan dah hantar dah tu senarai nama orang yang nak berbuka puasa. Walaupun tak Ramadan lagi. Tapi janganlah gunakan sebelum Ramadan. Gunakan orang berinfak itu nak bulan Ramadan. Kita gunakan untuk berbuka dalam bulan Ramadan. Tapi air itu rasanya bukan Ramadan, sekarang boleh minum kan? Minumlah. Tapi sampai Ramadan besok dia dapat pahala dalam jangan siang hari minum pada malam hari lah. Minum siang hari buat pahala pula. Baik. Dia kata Allah menambah rezeki. Kalau dulu sekarang ni mungkin budaya dah berubah. Tuan-tuan, pergilah anak beranak ke surau, ke masjid, tak payah masak, gantung kuali, beriuk, betul tak? Orang lain pula dia kata, mengelah pergi jiran dan kuning. Tiap-tiap petang anak beranak pergi rumah dia, gantung kuali. Orang berkata tu yang dapat dosa, pukul 4, betul tak? Biarlah dia, siapa nak makan, beratus-ratus hidangan disediakan di Masjid Putra, di Masjid Mizan, di mana-mana surau masjid, orang infakkan hartanya untuk berbuka. Kalau orang tak pergi makan ramai-ramai, setakat ni lah yang mana-mana tuan-tuan hadir, pernah tak waktu berbuka orang tak cukup makan? Tak ada. Malah lepas makan lagi melimpah ruah. Kan boleh makan pula untuk murid dan sebagainya. Ya? Jadi itu dia. Tapi ada malam semalam saya dengar ceramah tazkirah, kalau boleh juga jangan lupa pada orang-orang saleh beri makan, beri berbuka. Kenapa? Sebab ganjaran pahala orang yang memberi berbuka puasa ni, pahala orang yang berbuka itu diperolehi sama. Kalau orang yang berbuka tu pahala puasanya 98% kena hebat. Ya, maksimum 100 lah. Kalau dapat 100 tu hebat lah. Maka 98% ini dapat kat kita. Kita ni orang awam, orang biasa, tapi pada hari itu dapat pahala orang saleh. Ya, dianjurkan gitu. Tapi jangan lupa pada orang awam pula. Nanti orang awam tak makan pula kan. Semua cari orang saleh. Bagi semua. Tapi jangan lupa juga pada orang saleh, orang-orang
Kalau tuan-tuan tahu wali-wali Allah tu pergi hantar kat dia ataupun pada hantar dia sana, kerana mereka itu punya pahala kita akan dapat sama. Ya, jangan lupa kadang-kadang kita terlupa yang itu. Kita main labu gitu je, dapat juga. Tapi pahala kita orang biasa-biasa ni biasa-biasalah. Ya. Baik. Si akhirnya dia kata di sini berkaitan dengan itu, bahawa siapa yang memberi makan berbuka dalamnya pada orang yang berpuasa adalah dia berkait itu merupakan pengampunan bagi dosanya. Satu, orang yang beri buka ni diampunkan dosa. Tuan-tuan dah berbuat demikian kan? Yang kedua, dimerdekakan. Merdeka ni dah jadi calon neraka, tuan-tuan. Dia bagaimana dia katakan merdekakan hamba? Hamba kan? Hamba, dimerdekakan hamba. Dah jadi hamba, merdekakan. Ini walaupun dikatakan dah jadi calon neraka, sebab dia kata di sini pengampunan bagi dosa, merdekakan daripada api neraka. Bukan kita jalan tu. Kemudian orang yang memberi makan, berbuka puasa baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu. Berapa banyak? Yang pertama, diampunkan dosa. Yang kedua, pahalanya kita dapat. Dia masih kekal dengan pahalanya. Bukan bila kita nanti orang lain makan aku tak nak lah, ni pahala aku dia ambil. Itu perkiraan yang tak betul tu. Sama je. Macam kita menghadiahkan sesuatu bacaan lah pada mak, pada ayah, pada siapa pun. Aku tak ada pula, tak nak sedekah lah. Pada pak dan ayah tak sama. Kita sedekah pada mak, sedekah pada ayah, sedekah pada adik. Mungkin kalau 10 semua dapat 10. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Buat sama, sebanyak mana kita nak bagi orang untuk dapat sama macam yang orang lain juga. Bukan maknanya bila dah bagi benda ni 10, bagi 5 dapat 32 dari orang. Tidak gitu. Itu perkiraan kita manusia. Allah tak gitu. Kalau kita tengok ganjaran pahala, cuba bayangkan. Tak terfikir kita bagaimana hanya memberi makan. Dikatakan makanan yang ditanya oleh para sahabat pada Nabi, aku tak ada benda nak bagi seperti mana yang kau anjurkan tu ya Rasulullah. Nabi kata, walaupun sebiji kurma, tak ada sebiji kurma seteguk air ataupun seteguk air susu. Takkan tak ada. Rasanya semiskin-miskin mana pun, kalau tentang kurma tu, tuan-tuan dah sedekah banyak sebelum puasa ni kan. Dah jadi hak kita. Dah jadi hak kita. Lepas tu lah puasa-puasa sedekah pula ke orang. Dapatlah pahalanya. Sedekah demi sedekah. Itu yang kalau tak ada langsung. Yang sebaiknya saya pun pergi ceramah, adalah orang bagi kurma sebagainya. Bukan jalan-jalan kurma, saya tengok kan ada bagi kan. Persiapan mereka untuk ni untuk Ramadan. Untuk Ramadan dia dah berniat dah untuk Ramadan. Ya. Jadi banyak hari ni bukan lagi sebiji. Nabi kata walaupun sebiji kurma. Apalah maknanya sebiji kurma? Mungkin hari ni orang memberi macam berbuka, bukannya buah tembikai lagi air berbasuh mulutnya, buah anggur. Buah anggur nombor satu punya kurma yang terbaik, betul tak? Kemudian makannya pula berbagai-bagai juadah disediakan. Jadi gitulah sedikit tuan-tuan. Jadi samping banyak lagi nak cerita ni, banyak. Tapi masa tuan-tuan boleh mendapatkan info itu melalui berbagai saluran, ya. Dengar dan beramallah, beramal dengan perkara tersebut. Cuma satu nak ingatkan, samping kita merayang itu tadi tu, kena ingat bahawa pahala puasa, pahala amalan yang begitu besar, ya, bukan boleh hilang lenyap semuanya bila mana kita membuat kemungkaran dan kemaksiatan. Kena ingat, mulut kena jaga, semua anggota kena jaga. Banyak benda-benda yang mungkin kita buat dalam bulan Ramadan ni kita tak sedar, dia merupakan menghilangkan pahala-pahala puasa yang kita buat. Pahala-pahala dalam bulan Ramadan yang kita dapat kerana kita tidak begitu mengambil perhatian tentang larangan-larangan, tegahan-tegahan yang tidak boleh kita lakukan. Bila kita buat, dia mendatangkan dosa. Kerana dikatakan oleh para ulama, kalau begitu besarlah pahala, walaupun sekecil mana amalan yang kita buat, begitu jugalah dosanya, akan besar jugalah dosanya, walau sekecil mana kemaksiatan yang kita buat. Jangan kita pergi pahala je. Rupanya bila buat kemaksiatan,
dalam bulan yang penuh keberkatan ini, dosanya pun begitu juga. Ya, kena berhati-hati. Jadi kita buat semua ni tuan-tuan kerana Allah tak lain tak bukan untuk persiapan kita kembali pada Allah. Yang ini penting. Jangan kita terlampau sangat kepada keduniaan sampai kita leka lalai alpa, ya. Sedangkan dunia ini kita akan tinggalkan. Akhirat itu, kita nak pilih dunia ke nak pilih akhirat? Semua tuan-tuan akan kata pilih akhirat. Kerana dunia alam fana, akhirat alam baqa. Dunia binasa dan baqa binasa, termasuk kita akan binasa. Alam baqa, alam yang kekal selama-lamanya. Yang kita tahu pula di alam akhirat itu berbagai nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sekalian. Ya, cukup selama berpuasa dan kepada iman wahtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran baik dan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan selepas bulan Ramadan nanti, amal baik yang kita lakukan itu akan menjadi rutin kehidupan kita untuk kita amalkan terus kalau panjang umur sampailah ke hari kematian kita. Itulah yang kita harapkan bersama. InsyaAllah kita teruskan pada pagi seperti janji tadi. Kita nak buat tahlil. Boleh? Siapa yang boleh tunggu insyaAllah. Untuk ibu dan ayah kita, saudara mara kita dan juga muslim dan muslimat insyaAllah.